Dia macam ni lah ya tuan-tuan dan puan-puan. Sebelum saya nak pergi ke isu-isu saya nak mainkan ni, saya sedih lah. Sebab saya nak cakap dengan brother saya pun saya takut. Because why? Sebab kita punya suara disekat begitu teruk sekali. Tak gentleman dengan ni, memang tak gentleman. TikTok aku hang ya, macam tu lah. Sekarang ni bila buat live, Sir Azri ada satu ni, katakan satu lifeline dia ni, bila dia bercakap satu tu je pop, habis dah, tak ada dah. Inilah masalah dia. Inilah yang kita hadapi hari ni. Aku punya nak teringin nak bercakap dengan Sir Azri ni, kan. Itulah masalahnya. Saya pun tak tahu nak kata apa dah. Tak apalah tuan-tuan dan puan-puan. Sir Azri ada sini ni. Yang pertama sekali hari ni, Sir Azri and kawan-kawan semua, saya nak cerita, kita nak faham karakter. Ya, isu DN semua kejap, ID tu kan. Karakter, sebelum ni kita nak kena faham karakter. Kenapa hari ni kita hadapi keadaan macam ni? Kenapa tuan-tuan? Cuba kita fikir balik, kita renungkan balik, sebagai kata orang apa, kalau psychologically, apa yang kita hadapi hari ni adalah disebabkan oleh orang yang mudah koyak. Siapa yang mudah koyak? Waalaikumsalam Abang Sudin. Siapa yang mudah koyak? Orang yang mudah koyak adalah orang-orang daripada kalangan yang luar tabi'i. Ya? Orang-orang luar tabi'i. Luar tabi'i ni dia mudah koyak. Dia ni sebab dia sensitif tau. Kalau korang ada kawan-kawan korang fikir balik apa aku cakap ni. Tak kisahlah siapa pun, yalah, of course, bila kita bercakap dengan orang-orang yang luar tabi'i ni, Waalaikumsalam. Kepada yang bagi salam, saya ucapkan Waalaikumsalam. Dan saya cerita ni mungkin saya tak dapat nak jawab nanti ya. Sekejap lagi saya akan jawab salam semua. Okey. Jadi apa yang berlaku, karakter orang yang sotong ni ataupun yang lembut ni, yang luar tabi'i ni, dia cepat koyak tau. Dia mudah terkoyak. Dia memang macam tu. Dia apa jenis memang mudah koyak lah. Dia kalau kau cakap tersikit tersinggung ke apa ke, dia memang akan melantun, dia mengamuk. So kita kena tengok karakter ni daripada atas sampai ke bawah. Ya, karakter dia orang ni semua yang especially luar tabi'i ya. Luar tabi'i ni maknanya dia ni because dia ada perasaan campur. Dia lelaki, dia juga perempuan. Dia ada waktu dia menerima, ada waktu dia memberi. Ya, Jambu Bang Nur, ya. Okay, waktu dia memberi dan dia menerima. Jadi derang ni luar tabi'i ni. Luar tabi'i korang tak faham ke luar tabi'i ni apa? Luar tabi'i ni itulah jenis-jenis orang jenis yang suka buat benda-benda yang luar tabi'i ni. Jenis kolu dengan kolu gunting apa semua kan. Saya kena kontrol mulut saya supaya saya nak selamatkan akaun. Janganlah bagi aku sebut benda-benda tu. Kan, janganlah. Korang nak kesian ke aku dengan Sir Azri, kita berapa banyak akaun dah habis dah. Kalau korang nak dengar kita bercakap, then biar kita berlapik. Kalau tidak kita cakap direct, terus akaun kita habis kena tarik. Tolonglah faham. Takkan tak faham kot? Faham kan? Faham kan? Jadi faham benda tu kan? Jadi jenis manusia karakter ni, cuba ke you ambil saudara A ya. Kita ambil contoh saudara A, bukan nama sebenar. Dia mudah terkoyak. Dia kalau you cakap apa-apa kat dia kan semua ke, dia dendam. Dan mereka ni karakter mereka ni pendendam. Kau buat kat aku ya, kau siap kau. Sebab dia ada dua dalam satu. Dia ada lelaki dan wanita punya perasaan, dia combine, dia jadi dua dalam satu. Ya, bila dia jadi dua dalam satu, Waalaikumsalam. Jadi dua dalam satu, dia punya perasaan dia tu, marah dia double, dia punya dendam dia double, dia punya koyak dia pun double. Jadi kita sedang menghadapi tuan-tuan dan puan-puan dengan karakter-karakter macam ni. You kena faham karakter ni semua, baru you akan tahu siapa dia, siapa yang kita tengah deal ni. Kenapa hari ni jadi macam ni? Why? Kenapa kita sedang hadapi keadaan begini? Why? Sebab kita sedang menghadapi orang yang mudah koyak, orang yang mempunyai perasaan 2 in 1. Hormon tak stabil. Betul Abang Sakir, betul. Hormon tak stabil. Dia hormon bila tak stabil, dia tak tahu dia tu A ke, dia tu B ke, dia tu lelaki ke, dia tu wanita ke. Ini bukan harassment, tetapi this is psychological, kita nak bagi tahu. Ya? Orang panggil dua alam, macam-macam orang panggil kan. Jadi disebabkan begitu, jadi orang macam ni dia cepat marah. Dia bila kau cakap sikit, dia cepat dia dendam, dia kata kau siap ya. Contoh ya, ada satu survey baru keluar ya.
survey baru keluar mengatakan si A ni dia punya rating dah jatuh teruk. Orang tak suka dah. Dan tuan-tuan dan puan-puan, kalau tuan-tuan dan puan-puan pergi tengok dekat Facebook ke apa ke, tengok bila keluar rating tu, orang Cina ke orang India ke, dia tak peduli dah sekarang, dia tutup je. Because bila susah ni semua terasa, semua bangsa terasa. Semua bangsa terasa tuan-tuan dan puan-puan. Ya, semua bangsa terasa. Jadi dia dah mula nampak dah benda tu. Dan ada orang compare dengan satu lagi pemimpin yang mana dia sedang rising star. Dia dekat kawasan dia tu disukai ramai 70%. Dia yang tak suka dia 9% je. Jadi dia punya rating tinggi. Kalau bila compare tu je, dia dah koyak. Dia dah koyak tuan-tuan dan puan-puan. Aku tak nak sebut nama, tak boleh, bahaya. Nanti saat lagi susah, nanti aku akan sebut nanti. Tetapi inilah comparison. Maknanya kalau kau bagi tahu dia apa yang dia berlaku di semua ni, dia tak boleh. Dia macam dia tak boleh terima, dia marah, dia koyak, dan dia akan buat sampai kau tak boleh nak cari makan. Dia akan sekat kau punya income. Dia akan buat ni semua. Itu perangai dia. Capital, sebut capital je. A. I'm talking about the A. The capital A. Okay. Apa yang berlaku? Baru-baru ni tuan-tuan dan puan-puan, hari ni hari Ahad, isteri yang lepas ni, semasa dia sedang membentangkan dekat parlimen, si A ni, apa yang berlaku? Dia hari tu, bila orang cakap apa semua, dia memang daripada pagi, dia memang emotional. Dia memang emosional, dia marah, dia cepat koyak, dia macam dia sikit-sikit dia koyak, dia main bantai je apa semua kan. Itu karakter dia. Because dia sedang hadapi ketika tu, dia telah mendengar satu berita yang dia tak nak dengar. Ni aku nak expose ni tuan-tuan dan puan-puan. Share. Come on guys. Aku nak expose. Okay? Masa dia nak cakap tu, dia dah dapat tahu yang dia punya lifeline ni tengah sakit. Lifeline dia ni mungkin tak lama. Lifeline dia punya berita ni tak bagus. Jadi disebabkan tu dia koyak hari tu. Hari tu A punya marah, dia melenting. Dia marah, A pun marah dan melenting kat Syed Saddiq. Dia marah, dia bantai dengan, dia kata kau ni semua apa. Dia memang marah hari tu. Because why? Saya baru dapat tahu, rupa-rupanya hari tu dia telah dapat berita yang si Z is not well. Okay, family Z pula berkata, no, he's recovering well, dia bagus, dia steady, dia akan ni balik. Tetapi hakikatnya it's not a good news lah. Dia bukannya satu berita yang baik lah. Bukan. Terima kasih Masilap, thank you. Alhamdulillah, semoga Allah murahkan rezeki. It's not a good news. Jadi sejak daripada itu sampai sekarang, Anwar sebut nama, astagfirullah, minta maaf. Ya Allah, sorry TikTok, ampunkan saya TikTok. Bukan nama sebenar A. Si A sangat marah, dia koyak. Dia marah betul. Waalaikumsalam salam bersih. Dia marah, dia punya marah tu sampai dia tak boleh nak kontrol lah. Dia punya hentam tu kan. Dan sampai ke hari ni, that's why Sir Azri bila cerita semalam, dia bagi tahu yang kita nampak muka dia itu bukan cerita bohong. Aku, Sir Azri, daripada 2008 ni, kita makan roti Arab sama sampai sekarang. Kita kenal ni, ini Harami punya karakter ni semua macam mana. Kita tahu bila dia koyak, kita tahu bila dia ni. Dan guys, the end is very near. Terima kasih, kau relax je, thank you. The end is very near. Ini bukan cerita bohong lagi. Ini bukan cerita hayalan lagi. Dia dah tahu. Suka tidak suka, saya nak cerita dekat tuan-tuan. Ada sahabat saya tadi, Azharu, dia ceritakan kepada saya, apabila kamu sedang menghadapi satu penyakit yang berbahaya, Ijat Langat, terima kasih, yang berbahaya, yang akan meragut nyawa, yang boleh meragut nyawa, sebenarnya memang dia meragut banyak nyawa lah seluruh dunia. Okay, apa yang berlaku adalah kau kena hadapi satu proses perubatan dia. Maknanya kau kena kemo, kau kena banyaklah dia punya radioterapi apa semua kau kena lalui. Benda-benda ni akan membuatkan kau punya mind tu tak boleh nak fikir dengan betul tau. Jadi capabilities kau untuk nak menjadi seorang pemimpin sudah masalah. Tambah pula kau akan mengetuai satu parti yang besar, dan bila kau tak boleh nak buat decision, saya cakap ni tuan-tuan dan puan-puan, berpandukan kepada apa yang pernah berlaku kepada saya, arwah abang kesayangan saya, Muhammad Zaman tu, dia kena, saya tahu macam mana dia jadi emo, dia tak boleh nak berfikir pasal dia always on high on medication. And the worst part, bila dah pengakhiran tu, mereka akan diberi Allahumma salli ala Muhammad, itu morfin ni supaya kau tak rasa sakit, kau rasa macam relax aja kan. Itu dia. Jadi ini yang dihadapi. Jadi dia tahu
Okay, dia tahu benda tu bila jadi macam ni, stage 4 bila jadi macam ni, dia tahu the end is near. Macam mana nak bagi sustain? Sekarang nak beli ataupun nak ambil yang belah sana punya, patut 10, 4 je, 6 tersangkut. So, semua tak jadi sekarang ni. Nampak? Semua serba tak kena. Lepas tu dia cuba kacau parti sana, parti sini. Saya nak fahamkan keadaan ni kepada anda semua. Daripada karakter dia kepada apa yang jadi sekarang ni, untuk mengesahkan apa yang Sir Azri cakap tu adalah perkara yang benar. Okay, benda tu boleh jadi. Alright, so Ayin Comel ni, ya Allah Tuhanku, semoga bagi hidayah lah dekat Ayin Comel tu. Ya Allah ya Tuhanku, aku block kau Ayin kejap ni, kau tunggulah. Okay, jadi korang kena hadapi, korang kena faham the scenario. Saya bagi faham scenario tu, karakter apa yang dia hadapi sekarang ni, kenapa dia marah sekarang dan dia tengah vengeance sekarang ni. Tiba-tiba dia keluar ke arahan yang pasal sekarang kita pergi kepada ID lah kan. Dia kata, saya dah bagi arahan kepada semua ketua-ketua bahagian, ketua-ketua jabatan, KSN, KSU semua. Minggu depan kita start terus buat ID ni semua. Saudara A, kau nak buat ID ke, kau nak buat ID digital ni apa semua, kita tak tahu kandungan dia apa. Kita tak tahu kandungan dia apa. Jadi kau sebelum nak buat benda-benda ni, you juga selalu cerita dulu. Kalau nak buat apa-apa, you kena bawa ke parlimen. Betul tak betul? Jadi why not you bring to parliament, you implement, you show us what are you planning to do. Apa yang kau nak buat sebenarnya? Apa plan kau? Kan? Apa benda ni? Ini macam My Sejahtera ke? Apakah kita kena scan muka ke? Thumbprint ke? Adakah kita masuk dekat dalam setiap application, kita nak pergi ke pasar raya, apa semua kena pakai digital ID ni apa semua. Jadi bila tanpa ada apa-apa penjelasan, kamu terus mengarahkan KSN KSU untuk buat. Jadi sebagai rakyat Malaysia, rakyat Malaysia kita ni tak pandai, tak cerdik macam tuan. Macam tuan A ni kan. Tuan A ni cerdik, pandai dia kan. Kau nak masukkan kita dalam badan chip itu, I don't go for that theory lah. Tetapi what are you trying to do? Apa dia? Apa benda yang kau nak buat sebenarnya? You have to bring this to the parliament. You bentangkan dekat sana, ceritakan supaya ada debate. Walaupun kita faham bila kau buat debate, kau punya speaker yang duduk sana tak pernah off mic, anak punya mic dia terlupa off selalu. Dia memang akan tak bagi peluang kita. At least kau dah terangkan pada kita, rakyat Malaysia tahu, then we have the right whether we want to accept ataupun kita tak nak. You know, kau kena buat macam tu. Kalau tidak, tiba-tiba kau arahkan, saya dah arahkan tu, dan kita tahu for the past 1 year, maaf lah, jangan emo I tahu you punya hormon tak balance, you suka emo apa semua. Tetapi for the past 1 year tuan, kami di Malaysia ni, saya yang tidak berpartisan sekarang ni, sangat susah hidup kami. Sangat susah. Apa yang ada nak pertahankan ni pun tak tahu sampai bila masanya akan terkajang keluar daripada rumah ni apa semua. So dah sampai ke verge macam tu sekali tau. Tengah fikir besok nak buat macam mana kita nak dapatkan kualiti hidup kita. Ini saya. Tetapi kat luar tu lagi ramai. Bila kau pergi bercakap, bersembang dengan orang semua, tuan-tuan dan puan-puan, aku percaya korang hari-hari korang sembang, lepak, sembang cerita, semua akan kata hidup makin susah lah. Susahnya dapat barang pun susah lah. Harga mahal nak mampus apa semua. Inilah benda-benda yang kita hadapi. Tetapi kau tak peduli. Kau lebih sibuk. Kau pay achievement 1 tahun. Apa achievement Anwar? Jom kita tengok Oops, tersebut nama lagi. Oh, Sir Azri, I'm so sorry. I supposed to say Mr. A. I'm sorry. Jangan marah. Oh my God. Pencapaian kau 1 tahun, kami nampak jamban je. Jamban je kami nampak. Jamban. Tandas lah. Kami nampak tandas je. Kenapa jamban? Why tak banyak? Kenapa tak benda lain? Kenapa tidak perbaiki sekolah agama rakyat ke, sekolah ni ke kau buat? Tapi kau buat jamban. Sampaikan menteri nak ampu kau punya hebat. Apa dia buat? Dia kata dibagi anugerah jamban tercantik Malaysia. Jamban terbersih. Anugerah babe. Academy Award untuk jamban tu. Mulianya jamban tu. Wow, you know. Damn, aku kata damn, betul lah. Punya mulia ni jamban. Betul, kita nak jamban yang bersih, kita nak jamban yang cantik. Tapi kenapa jamban? Why? Kan? Why? Saya tengah cerita pasal ID tu. Okay, why jamban? Kenapa jamban? Kenapa?
Jamban. Adakah jamban kerana Mr. A suka jamban punya tempat keluar tu, dia suka tempat exit tu, dia suka masuk? Kenapa? Jadi ini jadi kita macam, lepas tu yang saya tengah tuan-tuan yang tanya pasal digital ID tu, saya tengah cerita pasal digital ID lah. Saya bagi tahu digital ID ni, apa benda digital ID tu? Boleh tak Anwar explain sebelum dia bagi arahan kepada KSU, KSN, semua kau pergi buat digital. Apa dia digital ID tu? Kau kena bentangkan dekat parlimen. Kau kena explain digital ID ni kita nak buat supaya kita tahu kaki tangan kerajaan yang ada hari ni. Kita nak tahu dia orang sokong siapa, apa dia orang buat. Bila dia orang login, kita tahu kaki tangan kerajaan ni lah menjadi dalam TikTok ni korang kerja dengan kerajaan, korang tutur kerajaan ni. Yes, I need to know more better. What you want to know more better? We also don't understand. The problem is dia bagi arahan untuk pakai digital ID. He never explain what is digital ID he want to use. Sama ada dia nak scan muka ke, thumbprint ke, untuk apa? Apa ya? What can I explain to you? Tapi daripada research online mengatakan this is not a good news. It's not a good news because why? That particular thing, digital ID ni telah dibangunkan oleh Mossad Israel. Mereka yang bangunkan. Mereka buat ni supaya dia orang boleh kontrol kau siapa, kat mana kau pergi, what are you doing, apa yang kau nak buat. These are the thing. Faham tak? Jadi kenapa kau terbulu-bulu mau buat? Jadi sekarang kita tarik lagi satu cerita ni, kita pergi ke lagi satu chapter yang dibawa oleh Sir Azri sendiri. Kau pergi dekat US, kau naik private jet. Kenapa kau naik private jet? Kau PM tau. Engkau ada jet kerajaan yang kau patut pakai. Tapi kenapa daripada Jeddah, according to that, apa nama dia, yang flight details tu, daripada Jeddah dia singgah ke London, daripada London dia pergi ke New York, daripada New York dia pergi ke San Francisco. Jadi apa yang berlaku dalam tu? Kenapa kau tak naik jet kerajaan? Kau pergi sana, lepas tu kau pergi, dalam ucapan pertama kau cakap apa? We don't condone the people who abduct women and children. Dia bagi tahu dia tak sokong orang yang menculik lelaki perempuan dengan kanak-kanak. Tuan-tuan dan puan-puan, siapa yang menculik tu? Hamas. Dia tengah refer kepada Hamas. Jadi dia dah bagi tahu kat situ, tanpa sebut nama, kita dah tahu dia memang tak suka dengan Hamas sebab bos dia tak boleh, cannot. Jadi dalam tu perbincangan tu, apa yang berlaku kita tak tahu. Kenapa dia bawa private jet? Kita tak tahu. Private jet tu color dia hampir menyamai color bintang Daud punya bendera tu kan. Jadi apa yang dia buat sebenarnya? Jadi apakah perbincangan, adakah dia takut perbincangan yalah naik private jet, kerajaan jet tu mungkin ada recording ke, ada orang yang mendengar ke. Jadi dia naik private jet ni supaya apa yang dia nak buat orang tak tahu. Dan tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi Allah sekalian, private jet tu dia berdaftar dengan UAE. Mengikut apa Sir Azri bagi aku dokumen tu, dan dokumen tu saya dia berdaftar di UAE, United Arab Emirates. Hampa sebut United Arab Emirates, Arab Saudi ni semua depa ni geng siapa? USA. Amerika. Yeah. USA. Dia orang semua satu geng. Jadi maknanya kita tahu itu memang jet tu memang sponsored by US lah kan. Okay, so basically that's the story lah. Jadi apa yang berlaku dalam tu? Lepas tu dah habis tu konon-kononnya, lepas tu dia buat satu dia buat satu video, dia kata dia sound Biden, dia kata what's happening to me, you kau tak pernah tengok apa yang berlaku kat aku dalam jail masa tu, korang langsung tak boleh, korang nak buat macam tu juga, macam berlaku dekat budak-budak Palestin ni. Bang, kita duk cerita pasal budak-budak Palestin, pasal orang Palestin kena bunuh bang. Dia orang tak meliwat bang. Allah, aku tersebut. Tapi yalah, dia tak buat benda-benda luar tabi'i bang. Dia tak. Dia orang buat benda-benda, dia orang syahid sebab mempertahankan tanah air, bukan mempertahankan kunyit ke apa, tidak. Tolonglah jangan samakan, ya Allah, Tuhanku, malunya aku. Tapi tak apalah, dah habis kat situ, kita pendekkan cerita. Dia balik ke mana? Dia balik ke Malaysia. Balik je. Hey,
Pakai Casio Caption. Kita dah buat digital ID. Jadi bila ada rentetan cerita ni, seperti yang telah diceritakan oleh Sir Azri, diceritakan oleh saya dan beberapa kawan-kawan lagi, kita pun kata, kau nak buat apa ni? Apakah abang besar telah kata buat digital ID? Dan kita tengok mungkin you are not going towards IMF. Mungkin nak short term ni, IMF tu long short lah, maknanya long term tu. Tapi nak buat cepat ni, apa you buat? Apa you buat? You buat untuk short term ni. Okey, kalau kau buat digital ID ni apa semua, apa kita akan buat? Kita akan invest kat engkau. Kita thank you Masilap. Terima kasih. Kita akan invest kat engkau. We will bring the investment. We will make sure your ringgit get strong. Adakah begitu? Adakah perjanjian yang begitu? Dan in return apa yang didapat bila digital ID ni, government dah boleh kontrol engkau. Engkau login kat mana? Engkau pergi kat mana? Kau sokong siapa, what is your life, your pattern, everything semua. So kita ni akan jadi robot-robot yang dikawal. Ini bukan teori konspirasi dah ni. It's almost happening now. It's almost happening now. You know. So dah macam exactly Pan cakap, kau nak login ke apa ke, kita kena pakai digital ID. Semua dia tengok. Korang tahu tak, Google Sri, dalam Google Sri ni, dia mengakui bila kita bawa Google phone kita, iPhone ke apa ke, Google boleh detect walaupun phone tu off, kau dekat mana, mana kau pergi, apa semua, mana kau punya location, semua dia boleh cari. Dia boleh access. Itu bukan teori konspirasi ya, benda tu dah berlaku. Waalaikumsalam. Benda tu dah berlaku. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ini bukan teori konspirasi yang kita duduk kat menangis kat ujung mucu kata kita nak buat ni semua. Tak ada tuan-tuan dan puan-puan, tak ada. Bukan. Ini sedang berlaku sekarang ni. Sedang berlaku dan kita sangat-sangat takut. Okey, itu dah cerita jadi digital ID ya. Sekarang kita pusing balik kepada karakter, emotion. Kalau korang perasan, saudara A sekarang ni, dia tengah memang tak senang duduk. Dia macam, apa aku nak buat sekarang ni? The end is near. Dah hampir-hampir nak habis ni. Because why? Because orang yang diletakkan sebagai penyambung ataupun sebagai punca, apa nama dia menjadi apa, Waalaikumsalam, dia menjadi apa, savior untuk kerajaan hari ni, dia pun dah mula terkulai layu. Dia bukan di Tasik Madu, mungkin di Tasik Kunyit lah. Bukan Tasik Madu tu, Tasik Kunyit. Jadi dia demi nak mempertahankan ni, dia tahu kalau ini out, dia tak boleh nak tu, dia hand over kepada orang lain, bye bye, habis. Jadi bila Sir Azri cakap, korang kena terima. Sekarang banyak orang dah cerita dah, this government is the end. I don't care whoever wants to become the Prime Minister. What I want today is, guys, kita doa kepada Allah, kita teruskan, kita semayang apa nama dia, semayang solat hajat, kita baca doa kunut nazilah. We have to make sure Anwar ni dijatuhkan, sebab tak boleh lah. Kita dah nampak dia punya, you connect the dot. This is not teori konspirasi. Dia pergi US, apa dia buat, dia balik macam mana, apa semua, LI, semua ada connection ni semua. Macam mana dia dapat fund ketika dalam tu, IRI, NED. Korang kena research. Jangan percaya cakap aku, jangan percaya cakap Sir Azri. Korang pergi research sendiri. Internet tu ada macam-macam ada. Aunty Ayu, okey, kejap. Aku tengah shop Seman, jangan kacau aku. Kejap. Biar mereka nak bising apa, mereka nak cakap apa, biar lantak mereka ni. Okey, jadi kita nak buat tu supaya apa? Supaya negara ni selamat. Kita tak tahu apa lagi kerosakan yang telah berlaku, apa lagi kita tak tahulah tuan-tuan dan puan-puan. Kita tak tahu apa yang dah berlaku ni. Nah, Elon Musk nak letak chip dalam kepala semua orang. Ini semua bukan cerita pasal chip. Dia tak perlu chip, fingerprint, Face ID dah cukup dah. Kau tak perlu letak dalam ni. Anwar cannot handle stress. Yang Mulia, can I bring you up? Baik, sekarang saya dah cerita dah teori tu Korang faham Korang faham tak? Kalau faham, cakap faham. Tulis faham kat bawah. Okey, siapa tadi nak moderator tadi? Okey, aku dah invite dah RPK. Tengok RPK boleh datang tak? Faham kan? Faham? Alhamdulillah, syukur. Tak sia-sia aku berpeluh kat sini. I try to explain in a very simple manner. Okay? Very simple manner supaya korang faham. Dan kita jangan, apa nama dia, tersalah. Apa hal digital bro?
Cheat mode, ni cheat mode. Ni cheat mode, mana cheat mode? Okay, saya dah invite RPK dah. RPK, Yang Mulia, marilah naik sekejap. I know you're busy. Tengah ni smoke ni. And my Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yeah, Jib. So, how are you, sir? oh, the mess is really Okey, alhamdulillah. I tengah duduk ni, tengah duduk bercakap dengan I punya deep throat ni. So, tu pasal adalah benda-benda yang berlaku. Oh, okay. Then, should I, can you talk for a while ataupun should I call you again later? Oh, tak apa, I tell you what, I'll just stay in your box. Tapi I dengar lah, I dengar. Sebab I tengah duk multitasking ni. Okay. Cerita tentang Anwar ni. Dia ni tengah duduk menggelabar ni, Anwar actually. He's panicking. Nampak? Bukan aku ni. Ini the king ni, RPK. Yang Mulia RPK ni. You see? Aku, Sir Azri, RPK banyak lagi. Ramai lagi orang dah cakap. Okay? Dah problem dia ni, okay, I cakap sekejap lah. But you sambung lah. Problem Anwar ni, dia ni kuat, ni buat janji tau. He promises a lot of people. And at the end of the day, he cannot deliver. Dia ni banyak main, he does a lot of, the word that I probably will use is speculation. Dia banyak speculation and dia banyak main assumption, andaian. Jadi bila dia buat assumption, andaian and then banyak speculation, he cross his fingers and hope benda tu akan berlaku. But in politics anything can happen. So the problem is along the way banyak benda yang Anwar buat tu tak jadi. Berpuluh tahun punya cerita. And so sekarang ni, dia lah dulu is different. Now he's Perdana Menteri and then he's being judged. Yeah. Anwar ni sedang dinilai setahun sebagai Perdana Menteri. Dulu dia duduk kata the day Anwar become Prime Minister, this is going to happen, that is going to happen. And then, okay, dunia kata bagilah dia 100 hari. Let's give him. Because we give everybody 100 days. You know, President of America, Perdana Menteri England, tak kisahlah. Kita bagi 100 hari. So, we give 100 days to all the new Prime Ministers. Muhyiddin 100 days. Ismail Sabri 100 days dan sebagainya. So, to be fair, we give Anwar 100 days. Walaupun 100 days tu boleh dianggap sebagai eksesif. Sebab dia janji esok lah, lusa lah. So 100 days tu is too long. Tapi it's okay, to be fair, bagi 100 days. So dalam 100 days ni, masih banyak dia tak boleh deliver. And even when Anwar was part of the government, 2018, kita tak boleh kata Anwar ni tak kena-mengena dengan kerajaan PRU 14 dulu, iaitu Kerajaan Pakatan Harapan. Don't forget, Anwar is part of the government oleh kerana walaupun Mahathir Perdana Menteri, isteri dia timbalan Perdana Menteri. Dan dasar-dasar is on consensus. Anwar selalu cerita, ini Anwar yang cerita. Kita ni buat keputusan melalui consensus. Kita ni buat keputusan based on agree to disagree. Kita buat keputusan based on sebulat suara. Dan kalau kita tidak boleh setuju sebulat suara, kita akan agree to disagree. Kita akan setuju untuk tidak bersetuju. So dia duk laung mantra ni, this mantra doctrine, duk melaung again and again and again. So the impression you give us is, this is not a one-man show. Ini gambaran you beri, bukan saya cakap, awak cakap. This is not one-man show. Kita tidak buat satu dasar, kita tidak buat satu keputusan, kecuali sebulat suara. Dan kalau kita tak boleh mencapai sebulat suara, dan kita akan setuju untuk tidak setuju. As gentlemen. So when you start talking like this, maknanya apa kerajaan buat tu is consensus. Now you kata, oh dulu 2018, bukan saya Perdana Menteri.
2018 Mahathir Perdana Menteri 22 bulan. Jadi apa yang salah ni, apa yang rosak ni, you kena blame Mahathir. Cannot. Sebab Mahathir bukan running a monarchy. Mahathir is running a democracy. Bermaknanya kerajaan. Ini bukan Mahathir, ini kerajaan pakatan. So the whole government, and dulu pun dia orang duk cakap, you tak boleh nak salah Perdana Menteri. Sebab Perdana Menteri ni ada kabinet. Dan apa-apa dasar kerajaan diputus oleh kabinet di dalam mesyuarat kabinet. Dan sekiranya kabinet tidak meluluskan, Perdana Menteri tak boleh buat. Perdana Menteri tak boleh suka-suka dia. Perdana Menteri tak boleh membelakangkan kabinet. Dan on top of that also, kita ada majlis tertinggi parti. So parti pun menentukan dasar kerajaan. So apabila parti bermesyuarat, iaitu mula-mula kita ada mesyuarat agung. Bila kita ada mesyuarat agung, maknanya keseluruh ahli parti menentukan dasar. Kalaulah mesyuarat agung parti yang memerintah, kita cerita parti memerintah. Kalaulah parti memerintah memutuskan dalam mesyuarat agung tahunan, bahawasanya Malaysia ni akan bertukar menjadi negara sekular. Kita akan buang Islam dan kita akan tertulis di dalam perlembagaan, pindaan perlembagaan bahawasanya Malaysia adalah negara sekular. Malaysia is a secular country. All religions are equal. Malaysia adalah negara sekular. Semua agama sama taraf. Tidak ada satu agama yang mengatasi melebihi agama lain. So kalau kita parti membuat keputusan dalam mesyuarat agung, maka benda ni kena dibawa ke kabinet. Ini parti memerintah ni. Kita ni parti memerintah. Dan parti memerintah sudah putuskan melalui itu. So majlis tertinggi parti itu kena menghormati kehendak Perhimpunan Agung. So now kabinet kena bincang. So kabinet telah setuju bahawasanya bla bla bla. Benda ni kena bawa ke parlimen. So kabinet sudah lulus. So maknanya this is the process you go through. So you tak boleh kata ini kerja Perdana Menteri. Actually Perdana Menteri tidak ada kuasa yang sebenar. Kalau ikutlah, unless Perdana Menteri ni diktator, lain cerita. Kalau Perdana Menteri ni mengikut the parliamentary democratic system ataupun Westminster System of Democracy, maka itulah dia punya proses, dia punya SOP. So sekarang ni, apa yang berlaku 2018, zaman Mahathir, bukan salah Mahathir. Tak boleh kata kita bagi Mahathir 22 bulan, he screwed up the country. No. In fact, banyak Mahathir telah dedah, keputusan mereka buat Mahathir tak setuju. Pelantikan AG misalan, Mahathir tak setuju. So banyak yang telah dilakukan dalam 22 bulan semasa Mahathir Perdana Menteri, Mahathir pun tak restui. Mahathir tak sokong. Tapi Mahathir dipaksa terima oleh kerana Mahathir ni tidak mempunyai majoriti di dalam parlimen kecuali majoriti melalui gabungan. Bukan majoriti melalui parti dia. Kalau macam dulu lain. Dulu Barisan Nasional majoriti dia boleh I do what I like, to hell with you. Tak boleh dah. 2018 cannot I do what I like anymore. So, keputusan untuk charge orang ni, keputusan untuk tangkap orang tu dan sebagainya is keputusan AG. AG tu dilantik oleh DAP. Dan AG menjalankan kehendak DAP. Walaupun Mahathir tak setuju, he has to shut his bloody mouth. He got no choice because dia tak boleh arah AG. Kalau dia arah AG, tahulah AG Tommy Thomas kan. Kalau dia arah, dia akan mengamuk, dia akan dedah satu dunia. So Mahathir pun limited powers semasa tu. So sekarang ni, you kata Anwar baru Perdana Menteri setahun, which is not true. You dah Perdana Menteri actually, through proxy Through proxy you Perdana Menteri 2 tahun tau. Sekarang ni you sudah 3 tahun Perdana Menteri. Sebab you Perdana Menteri 2 tahun, lepas tu Muhyiddin ambil alih, and then Ismail Sabri ambil alih, sekarang you ambil alih balik. So kita kena kira you sebagai 3 tahun. Ya, tapi benda tu Mahathir, bukan saya. Yes, Mahathir dan bini you
Deputy Prime Minister, bermaknanya you are the proxy, they are the proxy also to your government. And kita tahu Mahathir banyak tak setuju, tapi Mahathir terpaksa buat atas tekanan DAP, atas tekanan PKR. So yang Mahathir buat tu, dia reluctantly did because you force him to do. So you cannot put the blame on Mahathir. Maknanya kegagalan 22 bulan, kalau you nak anggap kegagalan, is your government, not Mahathir. Your government. Now you dapat setahun lagi. This time no proxy. This time you direct. You masih kata tak cukup masa. You masih kata takkanlah baru kahwin besok ada anak. Kenalah 10 bulan. Fine. We are talking about yang sebenarnya 22 campur ni you sudah 35 bulan memerintah. First round, second round. Interrupted in the middle with Mohideen and Ismail Sabri. So first round, so you 35 tahun. Bermaknanya you are not performing, you know. So jangan pura-pura yang saya baru jadi Perdana Menteri. And anyway, banyak kegagalan tentang apa yang sedang berlaku. Kegagalan misalan, ambil satu contoh. Beras tak cukup. Beras shortage. Beras ni harga mahal. Oleh kerana industri padi ni collapse. Bukankah you dulu Menteri Pertanian? Bukankah you dulu yang remove all the subsidi pertanian atas alasan saya tak mau orang Melayu menjadi bangsa subsidi. So you remove all the subsidy until the agriculture industry collapse. You, Menteri Pertanian, dasar you untuk remove subsidi. Whereas seluruh dunia, di England, di Sweden, di Holland, di Amerika, di Itali, merata dunia, kerajaan mereka melaksanakan subsidi untuk industri pertanian. You remove subsidi untuk industri pertanian atas alasan tak mau orang Melayu dikenali sebagai bangsa subsidi. And benda ni long term tau. Benda ni long term. You isap rokok 30 tahun later baru you dapat cancer. Bukan isap rokok hari ni besok dapat. So today we are suffering the cancer, okay, of the policy 30 tahun dulu, 40 tahun dulu yang you buat. And you telah diberi amaran tau. Dia orang buat kertas kerja, working paper. Dia orang present working paper kepada kementerian, memberitahu 30 tahun dulu ya. 30 tahun dulu mereka beritahu kementerian. And you pun at one time you pun Menteri Kewangan. Dan you timbalan Perdana Menteri. Dan you diberitahu the agriculture industry is in danger. The agriculture industry will one day collapse. And one day in future, Malaysia akan ada shortage beras oleh kerana ini. Kalau kerajaan tidak buat sesuatu sekarang, akan datang. By the time our children, our grandchildren, by the time tu maknanya beras akan kekurangan. Kalau you sebagai Menteri Kewangan, sebagai sebelum tu Menteri Pertanian, sebagai timbalan Perdana Menteri zaman Mahathir. Kalau you tidak bertindak, ini akan berlaku. Hari ini sudah berlaku. Salah siapa? Salah Mohideen. Salah Ismail Sabri. Ini salah kerajaan 30 tahun dulu. 40 tahun dulu. Kerajaan yang telah diberi amaran tapi tidak menghirau amaran tersebut. Dari pakar-pakar dari Universiti Pertanian, oi. Universiti Pertanian ni dia bidang apa? Bukan ke bidang pertanian. So you ignore the experts, you tak ambil tindakan atas warning yang telah diberi. Hari ini kita menghadapi masalah. You have to take responsibility. Because at one time you were agriculture minister, you were finance minister, you were deputy prime minister at the time when you were given warning. So today is a result of a long-term disease, okay, which now sudah mula menunjukkan problem. So this is where you cannot hide anymore. You cannot say ini kerajaan dulu, bukan kerajaan saya. Ini kabinet dulu, bukan saya. Ya, ini pemimpin dulu, bukan saya. No. Because the rot anai-anai tu dia masuk masa you dulu. Akhirnya bila bangunan tu roboh, Masya Allah, banyaknya anai-anai. Bila anai-anai ni mari, dah 40 tahun.
Hello, 40 tahun, hold on. 40 tahun masa tu siapa menteri, siapa kabinet, siapa kerajaan. Hello. So you're saying masa you dulu, anak-anak yang sudah start, hari ni kalau dah bangunan kena anak-anak, satu aja, you kena roboh. And the problem is, kalau dah tapak tu anak-anak, you roboh bangunan, you tak boleh bina bangunan baru atas tapak yang sama. Because anak-anak will still be there. So this is the problem where Anwar sekarang ni has got to face reality, the failure of the government, the failure of this country, started many years ago when he was part. Now he has to solve this problem. Dia buat deflect dengan mengatakan ini kerajaan dulu. Oh, ini sebab Ismail Sabri lah dulu. Masa Ismail Sabri, oh ini masa Muhyiddin Perdana Menteri. No. All these people inherited the problem, but the problem was started during your time. Even Mahathir gave up. Okay, why Mahathir 22 bulan? Dia letak jawatan, he throw in the towel. Okay, fuck it, I'm leaving. I'm going to go back into retirement. 22 bulan dia angkat kaki, dia jalan. Because he knows, bagi 44 bulan pun, Tosa kata 22 bulan, 44 bulan. So Mahathir cannot run the country when he's being blocked by DAP, being blocked by PKR, being blocked by everybody. All along the way. Bila Mahathir ambil satu langkah ke depan, dia orang tolak Mahathir 2 langkah ke belakang. So when Mahathir look at it, I started here, I'm 10 feet behind where I started. Aku mula sini, bukan aku 10 kaki ke depan, aku sudah 10 kaki ke belakang. So lebih baik aku belah lah. I can't run the country like this. You ikat tangan aku, you ikat kaki aku, you tutup mata aku dengan blindfold, and you want me to run the country blindfolded with my hands and legs tied. You take over lah. Lebih baik engkau lah ambil alih. Because this country going to collapse, this government going to collapse, and akhirnya engkau akan kata aku yang salah, So that's the situation, and so now, okay, Anwar took the job of Prime Minister. Anwar, took over the government through a lot of promises. He promised, that's why my video today, ada sebut dalam video today, dia promise capitalists and the elite. He made a lot of promises to the capitalists and to the elite. So sekarang ni, after they supported him financially, they supported him so that his government can come into power, so that he can become the prime minister. With all that, now it's payback time tau. Payback time. So sekarang ni Vincent Tan menghadapi masalah. So Anwar has to bail out Vincent Tan. Dia kena bagi projek Selangor ni ke Berjaya. So the Berjaya Land, Berjaya Corporation project ni is payback. Dulu aku tolong kau banyak tau. Now kau dah Perdana Menteri. I want back the payback. Dia janji istana banyak. Macam-macam. Saya tak mau sebut nama-nama istana. Because nanti tak pasal-pasal orang dok komplain, tapi memang betul dia so hari ni dia kena tunaikan janji. He got to deliver his promises to certain istana in this country, and there's 9 istana, 10 kalau you nak include istana negara, So you owe me, now you have to pay back. So now how Anwar going to pay back? So Anwar got to use duit rakyat untuk nak balas budi. So dalam 2, 3, 4 tahun ni, these 2-3 years ni, we are going to see a lot of funny business going on. Macam-macam benda yang pelik, benda yang luar biasa, kita akan lihat. Sebab Anwar sekarang kena mula bayar hutang dia kepada orang korporat ataupun orang kapitalis dan orang elitis. Orang elitis tu tidak semestinya sultan. Elitis tu mereka dari istana yang mereka dan mereka yang sewaktu dengannya.
Istana Perak tu ada seorang tu, dia duduk main belakang tu. Dia dulu tu mana? Bernama ke mana dulu tu? Puak Ya. tu. Ya. Yes. So dia pun ni dia duduk pool ni. Dia bukan dia tarik tali tau, dia tarik kabel oh. Kabel punya besar macam kabel ke tapi naik ke Penang Hill punya kabel tu. You tengok tak kabel? Kabel tarik ke tapi. Oh macam tu punya kabel dia duduk tarik sini, tarik situ. So we know all those people lah, all those personality. Kita tahu orang yang mengatur untuk Anwar jumpa orang ni, orang yang mengatur untuk Anwar mengadap sekian-sekian, everything. There's no such thing as a free lunch, okay? You nak jumpa seseorang, dia ada tol tau, tol. Bila you nak cross sempadan ni, so you nak jumpa siapa? Saya nak jumpa tuanku. Saya nak jumpa Tan Sri so and so, Tauke Judi. Misalan lah, contoh lah saya bagi kan. So bila you nak jumpa orang besar ni, orang besar tu, orang berkuasa, orang yang banyak duit, you kena bayar tol. So bayar tol untuk jumpa benda tu berjaya, commission lain tu. Commission tu kalau berjaya, tol tu kena bayar. Just to meet the toll charges. You nak langkah gate ni, nak jumpa seorang-seorang, bayar. So now a lot of funny business got to go on. Bila you mendapat bantuan dari seseorang, and bantuan tu bernilai tinggi, sangat-sangat tinggi, dengan janji bila aku berkuasa besok, bila aku Perdana Menteri besok, aku boleh bayar balik benda ni. So bermaknanya you tengok 2, 3, 4 tahun akan datang ni, menjelang PRU 16, you akan tengoklah macam mana harta rakyat, duit rakyat, kekayaan rakyat akan diserah kepada geng elit dan geng kapitalis. You just ambil just take note geng elit, geng kapitalis. Dan kalau you tak tahu siapa dia geng elit, geng kapitalis, maka tak payahlah masuk TikTok sini sebab you tak tahu apa-apa. Maknanya lebih baik you don't waste your time coming to listen here. If you don't know what does geng elit dan geng kapitalis maksud, you just switch off your phone and go and have a rest better. So I think kadang-kadang kita tak boleh sebut nama. Saya tak apa. Saya di England ni. Saya boleh hentam King Charles. Saya boleh hentam Perdana Menteri Rishi Sunak. As long as saya tak racist lah. Jangan saya hentam Rishi Sunak kerana kaum sekian-sekian. Because he's of certain race. No, that one sini masuk jail kalau you buat tu. Tapi I boleh hentam Rishi Sunak. Kalau I rasa nak kata kepala bapa engkau ke, bodoh ke, it's okay. Ramai orang akan sokong saya cakap macam tu. Tapi bermakna Malaysia ni tak boleh. Akta hasutan lah, inilah. Padahal akta hasutan tu was introduced oleh British tahun 48. Akta hasutan tahun 48 tu belum merdeka kan? Yeah. The British kan. So itu undang-undang British, akta hasutan. Tapi 1 Januari 2010 di England ni akta hasutan dah hapus. Yang They start dah abolish. 1 January tahun 2010. Sudah 13 tahun. Masuk 14 tahun. So 1 January 2010, akta hasutan sudah dihapuskan, sudah abolish. Malaysia kita masih simpan undang-undang British, akta hasutan yang diperkenalkan tahun 48 sebelum merdeka. Imagine. Britain remove that law, Malaysia we still keep the old British law. And akta hasutan came during the time of Henry VIII, masa Katolik dengan Protestan bergaduh. So asal usul tu is agama Kristian yang kita duk guna. Hello, negara Islam ke? So that is a situation lah. So kadang-kadang kita not free to talk, but I just want people to take note lah. That mula Anwar sudah umum dah hari ni. Dia umum. Dan okay, and the other thing, Anwar pergi China. Why Anwar nak negotiate dengan China? Dia suruh kabinet dia pergi China dan sebagainya.
Anwar, the problem is investment yang dikatakan pelabur-pelabur tu, China tak bagi masuk. Yang dia kata beratus juta, beratus bilion kononnya. Tapi problem, Chinese government tak benar duit tu bawa keluar China, bawa masuk Malaysia. Tahu tak? Ada tak dia cerita, oh kita sign MOU, oh 170 bilion, bla bla bla. Hello, first of all, Malaysian government got to pujuk Chinese government, please allow the money to be brought out of China to be brought to Malaysia. Itu belum selesai. So terlebih dahulu, Anwar kena pergi jumpa Premier China, pujuk Premier China, suruh lepaskan duit China tu supaya pelabur-pelabur dari China boleh bawa duit masuk ke Malaysia. At the moment, China tak bagi. So yang you sign dengan MOU tu untuk banyak mana? 170 bilion. Investment apa? Company mana? Sebut. Company mana? How many billion? Sebab China belum lulus tau. Senang ke you nak bawa 170 bilion US dari China masuk Malaysia? You just pergi bank transfer? Tak ada. You kena dapat kebenaran kerajaan China. Kerajaan China tak akan bagi macam tu senang. Oleh kerana duit tu dia bawa keluar ke sini melibatkan money laundering. Puak-puak tu cerdik, puak-puak tu bawa duit keluar, dia tak bawa balik. So kerajaan China kata, aku tak percaya rakyat aku ni. Rakyat aku ni, dia kata, rambut je lurus. Tapi kalau aku benar 170 bilion US, keluar dari China, masuk ke Malaysia, duit tu hilang. That money will never come back. That money will end up in London. You think China government stupid lah? Yeah. So Anwar tak cerita benar. Kononnya lah 100 bilion lah gede bodoh. No. Yet the Chinese government belum lulus, okay? You sign lah MOU. Tak apa, sign MOU. Saya nak invest nak buat kondom ke, nak buat tayar ke, it's okay. But first of all, you have to get the Chinese government clearance. The Chinese government will not give permission sewenang-wenang untuk duit dari China keluar. Sebab China wants to keep the money in the country. China doesn't want to lose foreign exchange. Kalau duit China keluar, you tahu banyak mana foreign exchange? Rugi. So China ni, dia nak tarik duit luar masuk. China nak tarik US dollars masuk. Dia nak cari pound, British pound masuk. China wants to bring money into the country to strengthen their economy. China doesn't want their money to leave the country and then come to Malaysia. Buat apa? Nak bantu ekonomi Malaysia? No. Kita fokus ekonomi China. Kita nak strengthen the Chinese economy. And the way to do that is to bring money into China, not to send money out of China to Malaysia. And this is the problem. So banyak pelawak lah orang kata, banyak pelawak lah, banyak lebur. The so-called foreign investment. Sekarang ni most governments dia nak duit masuk negara dia. Duit dalam negara dia tak mau bagi senang keluar dari negara dia. And you duk cerita ni kononnya seluruh dunia ni nak invest dalam Malaysia. Come on lah. Kalau aku ada 1 bilion dalam poket aku duduk kat England, aku nak hantar 1 bilion tu ke Malaysia ke? I won't. Yeah. So anyhow, that's just what I wanted to lah, because you continue. I will you can turunkan I. Wait, before that, sir, please, sir. Yeah. Okay. Sir Azri, our brother, dia tak berani naik sebab dia tinggal satu account, last account. Takut nanti dia kena ban. So that account, jadi dia tanyakan soalan tadi, minggu depan ada something will happen ke? He asked me to ask you. Minggu depan, will something happen minggu depan? I have not heard anything. Tapi yang I cuba dengar, which maybe mungkin akan trigger something. Latest I heard, actually Zaid Hamidi ni, dia punya cancer is not prostrate tau. Ini I dengar.
Dia orang cerita lah, my deep throat duk cerita. Tapi sebab tu bila you message I tadi, I masih duduk check dengan I punya deep throat. Tak dapat full report lagi ni. So this report is boleh dikatakan early report, belum confirm. I'm still trying to confirm. Tapi mengikut my deep throat ni, Zaid Hamidi punya cancer ni is number one is stage 4. That's confirmed. Confirm. And the other thing is not prostate. It seems is stomach cancer. Oh. And they say stomach cancer ni is more serious than prostate. Yes. My brother get that. Yeah. Dah arwah dah my brother. Cancer perut. Ya. Seorang tadi telefon pun dia pun kata, mak saya pun arwah dah kena the same thing. So dia kata stomach cancer ni, you see stomach cancer is more difficult than prostate. The survival rate is far lower. And tapi dia orang tak mau bagi tahu it's stomach cancer because everybody says, oh, kalau stomach cancer habis gone. So akan berlaku rebut kuasa. Problem. So dalam UMNO tu orang kata okay, maknanya kalau betul stomach cancer bukan prostate cancer, maknanya you boleh siap kain putih lah, and then we can start now deciding on a new president party, UMNO punya president party. So to avoid that power struggle, so Anwar ni problem, you see, look, if macam Tun Razak, arwah Tun Razak, bila dia dapat tu cancer tu, hantar pergi London, Harley Street. So bila dia dekat London, Harley Street tu, orang tak tahu tau. And okay, arwah Endun, Pak Las wife, arwah Endun, dia hantar pergi Amerika. So when you are in London, when you are in California, very hard for information to leak. Tapi benda ni dekat KL. Driver pun bercakap, driver ambulans pun bercakap, kerani pun bercakap. So dalam hospital tu ada beratus-ratus orang. So of course, you nak tutup mulut tempayan pun susah. Ini nak tutup mulut 100 orang. Akhirnya akan keluar cerita ni. Akhirnya. Even yang tokang the cleaning lady for the ward pun tahu cerita kan, because you are the DPM lah. You ni bukan driver taxi lah, you know. So you are high profile. So that's a latest story I dengar lah. So I suspect tak berapa hari lagi cerita benar akan keluar, the real story. Dan there's going to be a power struggle in UMNO. Once they know that Zaid is on the way out, there'll be a power struggle. Dia orang tak tunggu. Dia tak tunggu maknanya, kebumikan sebelum. No. The power struggle has to start now, before the president expires. So itulah mungkin kalau yang akan berlaku pun. But let's see lah next few days. Tapi mengikut yang cerita I dapat, that's the real it's stomach and not prostate. And worse. So dia orang, it's worse. Yeah, it's worse. So of course I can understand lah. Dia orang tak mau lah cerita benar. Kalau dia cerita benar, start lah rebut kuasa mah. Even Tajuddin Rahman will try to come back into UMNO too. Sir, Yang Mulia RPK, ada possibilities tak? Ini Ijat ada tanya soalan ni. Dia kata it's quite interesting because Anwar punya cita-cita ada dua tau. Satu nak jadi Perdana Menteri dan satu lagi nak jadi Presiden UMNO. Boleh ke kalau, sebab Johari Ghani pun ada cakap juga benda ni, dia terlepas dia cakap, dia kata dia nak tengok Anwar jadi Presiden UMNO. Ini dululah, itu hari lah dia cakap, tapi bukan lepas ada dotted line dengan this LI apa ni semua kan. So ada possibilities tak Anwar will become the President of UMNO? Boleh ke? Anwar boleh buat apa yang dia buat dulu, iaitu tahun 2000 ya. Tahun 2001 okay, around that time lah, 20 tahun dulu atau 21 tahun dulu, Anwar telan PRM, Parti Rakyat Malaysia ya. Yang ada merah kat tepi biru tu ya. Masa tu Parti Keadilan Nasional
dan Parti Keadilan Nasional dikatakan bergabung dengan Parti Rakyat Malaysia, PRM. So bila Parti Rakyat Malaysia dan Parti Keadilan Nasional bergabung, dia punya flag tu biru tu tambah merah kat tepi, and then dia panggil Parti Keadilan Rakyat. Ya. Tapi yang sebenarnya it wasn't a gabungan tau. It wasn't a gabungan. Dia tipu punya gabungan. Because Parti Keadilan and Parti Rakyat did not merge. Did not merge. Because pendaftaran Parti Rakyat tu masih ada. Sampai hari ni tau. Sampai hari ni. PRM masih didaftar sebagai parti politik. Sekiranya Parti Keadilan dan Parti Rakyat bergabung dan bertukar menjadi Parti Keadilan Rakyat, bermaknanya Parti Rakyat tidak wujud lagi. Parti Rakyat no longer exist. Tapi Parti Rakyat masih exist tau. Parti Rakyat masih exist. So kalau Parti Rakyat masih exist dan Parti Keadilan hanya tukar nama, iaitu tukar nama dari Parti Keadilan Nasional ke Parti Keadilan Rakyat, from PKN to PKR, hanya tukar nama, tukar bendera, tapi Parti Rakyat masih wujud. Parti Rakyat is not deregistered. So Parti Rakyat is one party, Parti Keadilan is another party. So they did not merge. Kalau merge tu, one party swallow the other party. The other party no longer exists. So sekarang ni kita ada dua parti. Kita ada Parti Rakyat dan kita ada Parti Keadilan. Sorry ya. Parti Keadilan is supposed to be two parties tukar jadi satu. Sepatutnya. Dua parti bercantum, merge menjadi satu. Parti Rakyat punya pendaftaran masih wujud. Dia masih bergiat tau. Parti Rakyat still exist. Dia ada jawatan kuasa dan sebagainya. So bermaknanya itu gabungan tipu. Is a fake merger. So what happened basically, pemimpin-pemimpin dan ahli-ahli Parti Rakyat ditelan oleh Parti Keadilan. They got swallowed. So it's not two parties, it's only the members. So Anwar can do the same thing yang dia buat masa PKR, PKN dulu. He can do the same thing. Dia boleh kes semangat 46 different. Semangat 46 parti tutup. Parti tutup, parti itu deregistered. Dan selepas parti tutup, ahli-ahli parti itu menjadi ahli UMNO. So they became UMNO members. They closed down Semangat, they became UMNO members. That's legitimate. So itu boleh dikatakan kita tutup Semangat, semua berhijrah masuk ke UMNO, menjadi ahli UMNO. But in Parti Keadilan dan Parti Rakyat punya kes, dia tipu. That did not happen. And for a long time, orang duk ingat betul ni dua parti gabung jadi satu. But actually it was not dua parti gabung jadi satu. That parti dia orang tinggalkan, dia masuk. So lebih kurang sama dengan kes Semangat 46, kecuali kes Semangat 46 dia tutup parti diregister, kes Parti Rakyat dia tidak diregister. But same scenario lah. So Anwar now has got an option to swallow UMNO. So he can swallow UMNO, ya, seperti Semangat 46 tutup parti UMNO, ataupun dia boleh swallow UMNO as Parti Rakyat, ya. Or he can do a third alternative. Third alternative tu genuine merger. Kalau genuine merger tu bermaknanya kita tubuhkan satu parti baru, Parti Keadilan Rakyat, Parti Keadilan Nasional, now Parti something. Tak ada lagi Parti Melayu lah macam tu. Well, it cannot be Parti Melayu because PKR not Parti Melayu. PKR is a parti berbilang kaum. Yes. So he can have, which will get a lot of support, Parti Keadilan Malaysia. When you go Parti Keadilan Malaysia ataupun Parti Rakyat Malaysia, something like that, it explains
UMNO Parti Melayu, PKR Parti Berbilang Kaum, kita cantum dua parti, jadikan satu. Tapi ini bukan parti Melayu, tapi ini parti berbilang kaum. Dan oleh kerana UMNO dekat Sabah, bukan semuanya orang Melayu, bukan semua orang Islam, orang Kristian, orang Dayak, orang Iban misalnya kan. Kalau di Sabah tu non-Malays, because dia orang sana dia tak mengaku Melayu tu. Dia kata kita bukan Melayu, kita Dayak, kita Iban, kita Bajau, bukan Melayu. So kita UMNO Sabah ada bukan Melayu dan ada bukan Islam, Kristian pun ada. So bermaknanya UMNO bukan lagi parti Melayu Islam memandangkan Sabah. So nothing wrong untuk UMNO bergabung dengan PKR dan kita tukar menjadi Parti Rakyat Malaysia ataupun Parti Keadilan Malaysia, and we swallow UMNO. So UMNO is also considered sekarang ni, UMNO juga is multiracial, multi-religious sekarang. So there's nothing wrong. You tak boleh kata mana boleh Parti Melayu. No, UMNO bukan Parti Melayu. UMNO ada orang bukan Melayu, ada orang bukan Islam kat Sabah. So we can, it's a valid argument for two parties to merge. So maknanya kalau UMNO ditelan oleh PKR, so Anwar automatically becomes the president of UMNO baru lebih baru. Dulu UMNO, dan tahun 88 tukar jadi UMNO baru, and now is UMNO baru lagi baru. So I think what? Yeah, true. Tapi I think it will be, I mean, UMNO people, they won't agree to that lah. You know, it's going to be a very tough time for Anwar lah. You know? Well, do you know the PKR people? PKN, Parti Keadilan Nasional, Parti Keadilan Nasional. Yeah. Do you know the majority, more than 50% of the Parti Keadilan Nasional people oppose the merger between PRM and PKN? Yeah, I heard that, but yeah. Yeah. I was in the jawatan kuasa di Sungai Petani. Yeah. I was there, jawatan kuasa Sungai Petani, and I was in charge of vote counting. Okay. So the majority voted opposing the merger between Parti Keadilan and Parti Rakyat Malaysia. They opposed the majority. Tapi the merger was approved melalui EGM, Extraordinary General Meeting. It was approved. And a lot of people were very angry. People like Omar Jaafar, misalan, Omar Jaafar dari Melaka dulu. Omar Jaafar ni orang kanan Anwar dulu. Anwar's right hand man. No. Khalid Jaafar, Omar Jaafar, these are all his Abim punya crowd lah. They got very angry. They immediately resigned from the party and they held a press conference. Same day, they resigned from the party, they held a press conference and they announced to the press that this merger between Parti Rakyat and Parti Keadilan tidak sah sebab majority undi menolak merger, tapi kerana berlaku penipuan, maka merger tu diluluskan melalui penipuan. Fraud. So yang not happy to resign lah. Banyak resign. Lepas tu, a few people resign. Omar Jaafar was one of... Omar Jaafar ni orang kuat Anwar dari University Malaya dulu lagi tu. He was a student activist. He resigned. He turned his back on Anwar. He never looked back after that, you know. Because of the fraud lah. So it was done already before, done once. To create this new party called PKR was created through fraud. And there was a big protest, resignation, press conference. Sampai nak bertumbuk, sampai nak bertumbuk kat luar tu. Almost had bertumbuk, man. So, if they want to do it, they'll find a way. And then they will have it that maknanya majority ahli UMNO telah mengundi menyokong. You nak kata apa? Yeah. You nak kata apa kan? So, but I think UMNO will lose a lot of members. Kalau macam tu, ramai ahli dan pemimpin UMNO akan keluar. Betul. And that's going to be good because dia orang akan masuk perikatan dan kemungkinan besar they might even form this Muafakat Nasional semula
Yeah. And then you decide you nak jadi ahli PAS or ahli Parti Pribumi, atau you become a direct member of Muafakat Nasional. Exactly. Why not? Sama macam you nak jadi ahli UMNO ke, nak jadi ahli MCA ke, ataupun you boleh jadi ahli Barisan Nasional terus. Yeah. Can be done. Yeah. So that might be the scenario lah. But we live in interesting times, and inshallah we'll see some happening. But I will feel it's going to be this new thing related to the Zayed's health, and there's going to be a power struggle in UMNO. Yeah, because I think this stomach cancer or colon cancer or duodenal cancer or whatever this cancer yang ada kena dengan perut ni, benda ni sangat-sangat bahaya dan dia spread cepat, dan bila dah stage 4 tu, nauzubillah. That's why tiap-tiap 2 tahun sekali 2 tahun sekali, sebab saya umur 73, so dasar di sini bila you umur 60 ke atas, hospital will put you on that list dan akan jemput you for colon cancer screening every 2 years. So I dah 4 kali kalau tak salah, 4 kali ada pergi colon cancer screening. And so what happened is 3 hari sebelum tu you kena minum this thing, cuci perut, and then tak makan hingga perut you tu bersih lah, almost 99% bersih, and then they will put this they'll put this camera up your backside. Yeah. And and it's quite painful if you don't take any anesthetic. It's quite painful because they put this camera up your stomach. They will pump angin tau masuk stomach you, and when they pump angin masuk stomach tu, senak tau perut you. Angin tu very painful. And then I've done it 4-5 times. Every 2 years they orang jemput. And so I've been going every 2 years, and then they will, kalau dia jumpa any growth any polyps dia masuk gunting, and then dia potong polyps, send for testing. To check whether the polyps is cancerous or not, And sekiranya lepas dia buat test tu, kalau cancerous, then of course you go in for cancer treatment. So every citizen di UK ni, every citizen above umur 60, laki ke perempuan ke, you register, the hospital jemput you 2 tahun sekali untuk check every 2 years, because if you got cancer growth in your intestines, in your colon, it is very deadly lah. It's very deadly. So I suffer lah tiap 2 tahun pergi, pontut I kena cucuk masuk, kamera masuk. I dah kena 3 kali kena libat. And if you don't take you don't take you don't take anesthetic, is a very uncomfortable feeling. I take. I tak boleh tahan, I take. I mengaku, I take, dikasih, atas bawah dia jolok, I tidur, tahu-tahu bangun dah siap dah. Okey dah. Okay, tak. I'm awake. Ada TV camera. So I tengoklah dia orang masuk tu dalam tu. And I see the camera, the pisau, the gunting tu, and then termasuk dia pump angin masuk dalam kamera tu, ada dengan angin sekali tu. Oh, and I see the thing going up and down, searching for cancer lah, Yeah. So 1 jam lah kita seksa, tapi that 1 jam could maybe save my life lah for the next few years kan. So so anyhow, I got nothing more to add other than yang tu lah. Tapi the thing about yang tu, I'm still checking, but it looks like my sources told me, inside sources tu, it's stomach. So kalau betul stomach, and then dia tipu kita, dia kata ni prostrate, dia tak mau, maknanya dia tahulah stomach ni lebih serius dari prostrate, and dia tak mau, maknanya berita ini mencetuskan power struggle di dalam UMNO, because definitely they need a new leader now in UMNO. Yes. And UMNO is divided between the pro Zayed and the anti Zayed faction. So sekarang ni tak tahu orang mana, belah mana, but I can see Hishamuddin as one of the potential lah. Yeah. That's what I can see lah. Yes. Me too. Yeah.
Oh. So can I take my leave? You can put me down, and I'll still be online listening. Cuma I don't want to be in the box lah bagi orang lain pun tak apa.